Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin rasula, kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Kita menggunakan buku 65 Kehidupan Para Sahabat, yang bermaksud dalam buku ini ada 65 kisah sahabat yang ditarbiah dan dikeluarkan daripada madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hebat. Sebahagian mereka sangat dikenali di kalangan awam umat Islam, dan sebahagian besar mereka tidak dikenali walaupun mereka adalah orang-orang yang hebat. Tokoh sahabat yang saya maksudkan pada kali ini adalah seorang yang sangat masyhur di kalangan umat Islam. Nama beliau ialah Amir ibn Abdillah ibnul Jarrah, ataupun nama yang lebih masyhur Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu yang lebih masyhur, ataupun nama betul dia Amir bin Abdillah ibnul Jarrah Al-Fihri Al-Qurashi. Sahabat ni mendapat satu gelaran yang kalau kita faham gelaran ni cukup untuk kita tahu bahawa dia adalah sahabat yang hebat, iaitulah apabila Nabi sebut likulli ummatin aminun, setiap umat, semua rasul, semua nabi-nabi ada pemegang amanah, macam Setiausaha Agung lah kita kata. Orang yang paling penting sekali, macam Setiausaha Agung. Nah, dulu saya belajar di Syria dulu, antara jawatan yang penting dalam Jam'iyatul Fathil Islami itu Aminul Am. Macam dia punya Setiausaha Agung dia. Nabi kata setiap umat, mana-mana rasul ada amin, ada satu orang pemegang amanah penting. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah, kata Rasulullah, dan pemegang amanah umat ini, amin umat ini adalah Abu Ubaidah. Cukuplah gelaran ini untuk semua kita yang mendengar kali ini faham bahawa kedudukan beliau dalam Islam sangat penting. Setara Abu Bakar dan Umar kah? Ya, setara Abu Bakar dan Umar peranan. Bahkan beliau masuk Islam hari kedua Abu Bakar masuk Islam. Contoh Abu Bakar masuk hari Rabu, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu masuk hari Khamis. Maksudnya Abu Ubaidah masuk Islam sehari selepas Sayyidina Abu Bakar masuk Islam. Jadi tuan-tuan boleh bayang, dalam alam ni waktu tu yang membawa cahaya Islam adalah Rasulullah, Abu Bakar, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini antara nama-nama yang terawal yang memeluk Islam. Dan antara sifat fizikal Abu Ubaidah dan juga kepribadian beliau ialah Abu Ubaidah ni terkenal satu orang yang berwajah tampan, very good looking, kemudian sangat pemalu, orang yang lemah lembut, tawadhu'. Kita faham bila sebut sifat-sifat tu, kita boleh bayangkan di kalangan kawan kita ada yang macam tu, pemalu, tawadhu', lemah lembut, kacak. Arab panggil
berseri, wajah dia berseri, kacak Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Sehingga disebutkan oleh Abdullah bin Umar, ada tiga lelaki Quraisy, lemah lembut, wajah berseri, akhlak baik dan tinggi sifat malunya. Yang pertama Uthman ibn Affan, yang kedua Abu Bakar ibn Abi Quhafah, yang ketiga Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum. Tiga orang ni tuan-tuan, kalau dia bercakap, dia tak pernah menipu, dan kalau orang bercakap, mereka tak pernah dustakan. Dia pun tak pernah kata menipu, bohong. Dia tak pernah sebut macam tu. Tiga orang ni. Kita boleh bayang lemah lembut, dan tiga-tiga orang tiga-tiga orang ni memiliki wajah yang seronok orang tengok. Semua orang suka. Pemalu, akhlak baik, wajah yang berseri. Itulah sifat tiga orang ni. Salah seorangnya yang terkenal ialah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Jadi tadi saya dah sebut awal masuk Islam. Jadi baca cerita tentang riwayat hidup sahabat ni seolah-olah kita menyingkap masuk ke sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sirah Rasulullah ni satu mukjizat yang sampai hari ni kalau kita baca ia masih lagi mukjizat. Sirah. Sebab tu insya-Allah lepas kitab sahabat ni habis, kita akan baca sirah Rasulullah yang ringkas lah. InsyaAllah saya azam, insyaAllah saya akan habiskan kitab sirah ringkas dalam 200-300 muka surat ringkas. Jadi ketika Nabi mula masuk Islam, Nabi melihat, mencari kawan dia yang paling rapat. Nabi berkawan dengan Sayyidina Abu Bakar ni lama, daripada kecil. Dan bila Nabi tawarkan Islam kepada Abu Bakar terus menyahut seruan itu tanpa bertangguh. Dan kata Rasulullah, itulah yang paling terkesan di hati Nabi. Kenangan yang paling mendalam yang Nabi sebut selepas daripada itulah. Nabi kata Abu Bakar ni tidak boleh ditandingi iman dia sebab bila dulu aku seru orang kepada Islam, semua orang menangguhkan. Ada yang sehari, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 6 tahun, ada yang 9, ada yang 10 tahun. Kemudian baru masuk Islam. Antaranya Sayyidina Khalid bin Walid, antaranya Ikrimah ibn Abi Sufyan. Ini yang lewat-lewat masuk Islam. Dan manusia yang tidak tangguh apabila mendengar aku menyeru kepada Allah adalah Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila dia masuk Islam, dia adalah manusia yang giat berdakwah. Dialah yang mengislamkan beberapa sahabat kanan lain. Ada lebih kurang 6 orang yang Nabi jamin syurga, 6 orang yang Nabi jamin syurga ataupun 5. Kelima-lima ini masuk Islam di tangan Abu Bakar. Nabi jamin masuk syurga. Ada satu hadis tu Nabi sebut 10 orang sahabat. Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Uthmanu fil jannah, wa Aliun fil jannah, wa Talhatu fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Abdul Rahman fil jannah, wa Sa'id fil jannah, Sa'id ibn Zaid. Nabi sebut kan. Jadi 5 orang daripada 10 yang Nabi jamin masuk syurga di kalangan sahabat-sahabat yang pasak seperti gunung iman mereka dalam hati mereka. 5 orang ni diislamkan oleh Abu Bakar. Salah seorang daripada 5 ni adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, yang sangat awal peluk Islam. Macam yang saya sebut tadi, hari kedua dia masuk Islam. Bismillah, Masya Allah. Bismillah, Masya Allah. Kita mengaji ni, tuan-tuan, yang seronok kita boleh recall balik hari-hari pertama Nabi berdakwah. Kalau tuan-tuan tanya, minggu pertama Nabi berdakwah apa yang berlaku di kota Mekah, ini jawapan dia. Ada beberapa orang yang masuk Islam. Nabi sangat sayang mereka. Nabi sangat menghargai mereka. Mereka sahabat-sahabat yang hebat. Abu Bakar ibn Abi Quhafah, Abdul Rahman ibn Auf.
Abu Ubaidah bin Jarrah, Uthman ibn Mad'un dan Al-Arqam ibn Abil Arqam. Ni antara sahabat-sahabat yang awal masuk Islam, dan hari kedua bila mereka ni yang diislamkan oleh Abu Bakar ni, mereka pun bertemu dengan Rasulullah, berbai'ah dengan Nabi, dan mereka menuturkan syahadah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah batu asas pertama, gunung Islam pertama yang dipasakkan oleh Nabi di kota Mekah. Subhanallah. Kemudian bila masuk Islam awal, maka Abu Ubaidah bin Jarrah tidak terlepas daripada siksaan. Siapa mengaji sirah, nanti kita akan sebut waktu kita belajar sirah. Cumanya bila belajar tentang sahabat, banyak sirah yang akan kita masukkan di sini. Nanti bila dah belajar kitab sirah, tak teruk sangat dah saya nak ulas benda-benda tu. Suasana tahun pertama tahun awal dakwah Nabi di kota Mekah adalah siapa yang masuk Islam dan diketahui keislamannya, maka dia sama ada diseksa atau dipulang atau dipulau atau dibuang atau dibunuh. No? Itu yang berlaku kepada mereka yang masuk Islam awal, dan itu juga lah yang berlaku kepada sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau juga melalui keperitan dan siksaan yang dikenakan kepada oleh orang Quraisy kepada sahabat-sahabat Nabi yang awal masuk Islam. Okey, kemudian habis peristiwa di kota Mekah, sampailah Nabi berhijrah. Selepas 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, Nabi pun berhijrah. Ni saya nak bawa tuan-tuan suasana dia. Maksudnya bukan lagi dia, tadi saya cerita sebab mukaddimah hari-hari awal tahun-tahun pertama Abu Ubaidah radhiyallahu anhu masuk Islam. Sekarang ni dakwah di Mekah dah habis 13 tahun, Nabi dah umur 53. Sayyiduna Abu Ubaidah pun berhijrah dengan Nabi apa semua di kota Mekah. Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ke Madinah Al-Munawwarah, dan berlakulah pada tahun kedua hijrah itu satu perang yang dinamakan sebagai Perang Badar. Berlaku Perang Badar. Perang Badar berlaku tahun 2 hijrah. Maksudnya 2 tahun lepas Nabi berhijrah. Waktu tu Nabi umur 55. Jumlah umat Islam adalah 313 pejuang Islam. Jumlah musuh ketika itu adalah 1000 orang. Salah seorang yang menganggotai Perang Badar itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, dan ayah beliau tidak Islam, iaitulah yang bernama Abdullah ibn Jarrah, ada di pihak musuh. No? Abu Ubaidah walaupun terkenal sebagai seorang yang lemah lembut, pemalu, tidak bercakap kasar, akhlak dia baik, sangat terkenal di kalangan Quraisy, tak suka bertengkar dengan orang, mengangkat suara, mengherdik orang ramai, itu bukan sifat Abu Ubaidah. Tetapi kalau dalam medan perang, pihak musuh tidak akan berdepan bersua muka, tak mau bertemu dengan Abu Ubaidah. Musuh. Benda ni maksudnya dalam perang mereka tahu. Kalau Abu Ubaidah mereka takkan ni, sebab dia tinggi, badan dia tinggi, dia tegap. Sayyiduna Abu Ubaidah satu orang yang tinggi, tegap, dan sangat garang, tangkas apabila berperang, dan benda ni pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang sifat tersebut. Jadi bila masuk dalam Perang Badar pun bermula, musyrikin Mekah gerun dengan dia. Mereka akan elak untuk bertempur secara berhadapan dengan Abu Ubaidah. Ketika mana perang sedang berlangsung, Perang Badar, ada satu orang lelaki. Dia ini juga satu orang yang sangat berani, dan dia satu-satunya yang berani berhadapan dan mencari Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan Abu Ubaidah bila nampak lelaki ni, dia pun lari. Abu Ubaidah bin Jarrah, Sayyidina Abu Ubaidah akan mengalihkan laluan dia. Dia akan bawa diri pergi ke lain. Dia tak mau berhadapan dengan lelaki bengis daripada musyrikin ini.
dia lari ke tempat lain, dia alih ke tempat lain, dia elakkan diri dia daripada bertemu dengan lelaki yang juga garang ini. Sampailah satu ketika Sayyidina Abu Ubaidah dah tak boleh pergi ke mana sebab tempat tu tidak ada laluan, sudut perang waktu tu. Sampai satu tempat itu, lelaki Quraisy yang kafir tadi ni, bukan Islam, yang terus menerus nak bertempur secara berdepan dengan Abu Ubaidah, akhirnya mereka terbawa ke satu tempat. Abu Ubaidah dah tak boleh pergi ke mana, maka dia pun bertempur dan berhadapan dengan lelaki itu, dan akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu berjaya menetak kepala lelaki itu dan terbelah dua. Rupa-rupanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, lelaki satu-satunya lelaki yang begitu ingin mengejar Abu Ubaidah. Dan kenapa Sayyiduna Abu Ubaidah bin Jarrah begitu melarikan diri daripada lelaki itu? Lelaki itu adalah Abdullah ibn Jarrah, ayah beliau sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi Sayyidina Abu Ubaidah bukanlah satu orang yang dia nak bunuh ayah dia, tidak. Bukan satu orang yang dia seronok untuk membunuh ayah dia, tidak. Tetapi dia dah elak, perasaan bersalah mula menyelubungi hidup Abu Ubaidah, sehinggalah Allah Rabbul Alamin menurunkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 22 yang membersihkan, menenangkan Abu Ubaidah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah Ta'ala puji Abu Ubaidah. Bukan puji untuk orang tiru bunuh ayah, bukan. Tetapi satu orang manusia yang dia mengorbankan keseluruhan kecintaan kepada ayah kandung yang membesar dan memberikan kasih kepada dia. Tetapi dia membuktikan bahawasanya kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada kecintaan dia kepada ibu dan ayah dia. Itu satu. Dan yang keduanya, Abu Ubaidah tidak membunuh ayah dia, tetapi dia menetak syirik yang bertapak di dalam diri ayah dia di satu tempat, satu posisi, iaitu perang. Yang mana dalam perang ni kita tak boleh pilih. Yang ni nak bunuh, yang ni tak bunuh, kita tak boleh pilih. Pun begitu, dalam keadaan posisi yang begitu bercelaru ataupun posisi yang begitu terasa bersalah, Abu Ubaidah dah cuba untuk mengelak daripada berdepan dengan ayah dia, tapi ayah Abu Ubaidah sendiri, itulah Abdullah ibn Jarrah sendiri yang mengejar beliau lah, Jadi saya rasa untuk bahagian yang pertama daripada kisah Abu Ubaidah bin Jarrah ini sekadar tu dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.